sehinggalah 27 Jun. Okey. Jadi kajian ini melibatkan semua guru. Semua guru di Perak, di Kuala Kangsar ni, dan juga murid yang terlibat adalah murid tahun 6 sahaja. Okay. Jadi sekolah kita ada murid tahun ni kita ada 19 orang dan guru kita ada lebih kurang 15, dan ini akan kita cikgu-cikgu akan mula buat kajian ni pada hari Selasa. Semua borang kajian tu akan ada dalam portal Delima. Ya, jadi cikgu pada borang tersebut akan dimasukkan pada hari Isnin ini 14 bulan, dan 15 bulan baru cikgu boleh start buat kajian tersebut, menjawab soalan kajian tersebut dengan menggunakan ID Delima cikgu. Begitu juga murid kena gunakan ID Delima masing-masing. Jadi guru tahun 6 Rahsiah ya? Saya rasa Cikgu Rahsiah guru tahun 6. Jadi saya minta Cikgu Rahsiah tolong tolong bagi sikit taklimat lah tentang pada murid. Sebelum tu Cikgu Rahsiah jawab dulu soalan 15 bulan tu, kemudian bagi sikit taklimat pada murid lah. Ataupun kalau Cikgu Rahsiah ni buat satu Google Meet ke dengan murid, saya akan join, saya akan berpenerangan pada murid. Tapi kena buat awal lah sebab kita targetkan 15 bulan hari Selasa, selewatnya hari Jumaat atau hari Sabtu kita dapat settle lah untuk sekolah kita. Jadi untuk ni sekiranya murid tu tak ada peranti ataupun tak ada internet, kita jangan paksa. Jadi kita nak pastikan dululah murid tahunan asalnya semua ada. Asal saya lah. Okay? Sebab mereka kena jawab melalui ID Delima. Dan ID Delima pun Ustaz mungkin ada beberapa orang yang tak ada, cikgu. Okey, yang tak ada tu saya nak tanya pendapat, adakah kita nak jawab bagi pihak mereka orang ataupun biarkan saja? Nak tanya tu. Macam mana pendapat cikgu-cikgu? Saya rasa kita kena jawab, cikgu. Kalau tak, nanti kita tak dapat 100%. Takkan dapat 100%. Ya, betul. Jadi juga ada 19 orang. Saya rasa kita kena jawab semua. Sebab if nanti sekolah kita tak dapat 100%. Betul. Jadi kita buka tu semua murid dulu, kemudian baru kita pastikan murid mana yang tak boleh jawab, tak ada peranti, tak ada internet, murid tu lah yang kita jawabkan untuk mereka. Kita tak jawab semua lah. Okey. Jadi ID Delima rasanya murid semua dah ada, dan Ustaz pun cikgu, dah bagi kita boleh detect ke? Macam mana? Apa maksud kita boleh detect ke, cikgu, sama ada budak tu buat atau tidak? Maksud saya detect sama ada budak tu jawab atau tidak kajian tu. Tu yang kita kena pasti, sebab kita takkan tahu. Yang tahunya hanya jabatan dengan kementerian. Mereka akan tengok dashboard mereka akan beritahu ke PPD sekolah mana yang tak lengkap, yang macam tu. Jadi kita nak buat tu supaya nama sekolah kita tak timbul lah. Okay? Jadi ada cadangan lah macam mana kita nak pasti murid tu buat. Kalau kita buat selepas taklimat kita bagi tempoh 2-3 hari, kemudian kita tanya balik, boleh kan? Macam bila cikgu buat kelas PDPR tahunan, boleh tanya balik siapa yang belum buat. Kita anggap itulah, dan siapa yang tak buat tu kita cuba buat untuk dia orang lah dalam masa seminggu ni. ID dia orang semua dah ada. Dan Ustaz pun dah bagi saya ID murid tu. Cikgu Rahsiah dah ada ID murid, ada tak pada Cikgu Rahsiah? Dengan saya tak ada, tapi cikgu boleh share dengan saya. Nanti saya akan ejan dengan budak lah nanti macam mana. Saya akan suruh budak yang biasa aktif dalam kelas untuk jawab saya. Sebab yang tak aktif tu biasanya mereka tak ada line. Okey. Yang tak aktif tu kita tolong jawab untuk dia orang lah. Jadi nanti insyaAllah pagi ni saya akan hantar pada Cikgu Rahsiah ID murid tersebut. Jadi untuk
kajian ni semua guru terlibat ya. Jadi minta ke semua cikgu-cikgu lah, kalau boleh kita buat dalam masa 2-3 hari selepas bermula 15 bulan tu kita dah start boleh buat lah ya. Kajian ini dia makan kajian indeks perpaduan. Dan saya nak tanya satu lagi, perpaduan ni biasanya bawah HAM atau bawah KOKO. Saya tengok dalam buku pengurusan tapi tak ada perpaduan. Buku takwim ni tak ada perpaduan. Jadi tak tahu siapa dia terlibat. Kalau ikutnya lah, kalau bagi pandangan saya di bawah KOKO. Betul tak betul tak tahulah. Kena Bandaria betul bawah KOKO? Saya pernah join program. Ya, Razia? Saya rasa ya cikgu, sebab saya pernah join program perpaduan ni memang yang under KOKO. Saya ingat juga masa saya di Ketiol pun kami rasanya bawah KOKO. Jadi saya minta Cikgu Badar lah tengok siapa yang boleh buat sikit laporan taklimat ni pagi ni. Ambil gambar sikit ya. Okey. Kemudian yang keduanya, sebelum kita cikgu-cikgu masyarakat bidang, yang keduanya ialah tentang PDPR ya. PDPR yang kita akan buat selama 25 hari ni. Yang bermula pada hari Isnin ya. Bermula pada hari Isnin. Jadi cikgu-cikgu boleh ya hantar bahan ke sekolah. Dah bagi tahu kat murid tu kalau nak ambil bahan, saya dah bagi tahu pada Cikgu Razi untuk minta pekerja susun susun meja mengikut kelas di tempat parking kereta saya tu dan juga dengan tempat parking basikal tu. Jadi tak perlu ibu bapa masuk dalam kawasan sekolah. Jadi mereka akan masuk pintu besar, keluar pintu kecil. Jadi bolehlah cikgu-cikgu hantar di situ nanti ikut kelas masing-masing. Dan yang keduanya PDPR ni, cikgu-cikgu yang di bawah saya lah, bawah pencerapan saya minta bila cikgu nak buat PDPR melalui online, tolong masukkan sekali, saya nak tengok buat pencerapan. Tapi macam biasalah, saya tak tengok lama, sekejap je. Saya masuk, ambil gambar sekejap, lepas tu saya keluar. Jadi mintalah cikgu yang nak buat tu, bermula minggu depan boleh invite saya lah untuk masuk sekali dalam kelas tersebut. Kemudian satu lagi, laporan PDPR tu cikgu jangan lupa lah isi setiap hari, macam yang baru ni kita isi kan, isi setiap hari dalam laporan PDPR tersebut selama 25 hari cikgu. Dan saya rasa jadual yang dibuat oleh Cikgu Rasia tu, saya tengok seperti tahun lalu okey lah, dan minta-minta tak ada yang bertindih lagi lah. Okey, saya rasa dari saya itu saja. Dan yang akhir sekali, kalau cikgu nak ke sekolah untuk ambil barang apa, cikgu cuma maklum kepada saya lah. Kalau PKP disambung lagi, maksudnya macam sekarang, tak boleh ke sekolah, cikgu maklum saya nanti saya akan buat satu surat bagi cikgu boleh pergi sekolah untuk ambil barang. Sebab kita risau juga takut semasa di sekolah ada buat pemeriksaan kita kena balik. Sebab saya sendiri tak pergi sekolah lagi ni. Jadi saya cadang pergi sekolahnya, insyaAllah petang ni pergi sekolah sejak untuk ambil barang-barang nak buat PDPR. Okey cikgu. Jadi saya rasa itu saja dari saya. Saya minta maaf sebab saya tak boleh nak ikut join sekali bidang ni sebab nak pergi ke bank sebab hari ni Jumaat. Jadi takut, biasanya Jumaat ni bank ramai orang. Jadi saya tak pasti lah PKP ni. Jadi saya nak pergi urusan cek okey. Ada apa nak tanya cikgu? Hari apa nak suruh ibu bapa datang ambil barang, ambil bahan-bahan PDPR? Kita akan sebolehnya kita bermula pada hari Isnin lah. Kita hantar barang tu sebab PDPR bermula Isnin pagi kan. Jadi sebelum tu lah kita kena hantar ke sekolah. Dan hantar balik pada ke hari Ahad ke nak suruh parent ambil? Sebab Isnin dah start PDPR. Ke hari Ahad kita baru buat pengumuman suruh ambil bahan? Boleh, tapi pastikan cikgu-cikgu yang ada nak hantar bahan tu kena hantar pagi Ahad je lah. Pagi Ahad dan buat pengumuman beberapa ambil pada petang Ahad lah. Maksudnya pukul 1 ke atas tu beberapa boleh ambil lah di situ.
Kemudian nak hantar balik tu kita buat macam biasa lah. Hari apa nak hantar balik? Petang Jumaat ke? Maksudnya ibu bapa datang 2 kali lah. Isnin ambil barang. Hari Ahad ambil, hari Senin, hari Jumaat hantar balik bahan dia. Saya tak kisahlah. Jadi semua yang pentingnya cikgu maklum pada semua kelas lah. Okey. Maklum awal. Maksudnya kalau nak ambil bahan tu pada hari Ahad, hari Sabtu kena maklum dah pada grup kelas supaya mereka dapat merancang, dan diminta ibu bapa datang ambil bukan murid, dan juga mesti ikut SOP lah. Maka mask dan ambil suhu dan sebagainya. Ya. Buat masa ni kita tak tahu lagi sama ada PKP ni disambung atau macam mana, dan saya sendiri tak tahu sama ada saya boleh bertugas atau tidak. Kalau saya boleh tugas tak apa, saya boleh jaga di sana, saya boleh duduk di situ tengok. Ya. Tapi saya takut saya tak boleh bertugas atau lagi pusat macam mana. Ya, jadi itulah. Harap cikgu dapat buat pilih pelajar ni. Setakat ni sekolah kita tak boleh timbul masalah lagi lah. Okay. Alhamdulillah. Itu juga dengan BDR pekerja AKP kita. Okay, ada apa lagi cikgu? Kunci pejabat bidik guru ada? Okey, ada. Kunci pejabat tu saya dah serah pada Hanim. Sebab Hanim bertugas setiap hari. Okay. Ada pada Hanim. Ya. Dulu Syega jaga, sebab Syega pun ikut BDR, jadi saya serah pada Hanim lah. So Hanim buka pejabat tu kalau cikgu datang. InsyaAllah dia ada. Ataupun nanti satu hari lagi untuk memudahkan lagi cikgu, saya akan tinggal di pondok jaga jugalah satu set untuk bilik tu. Untuk senang cikgu ambil. Okey. Ada apa lagi? Cikgu, saya nak cakap pasal yang e-sukan sekolah tu. E-sport tu? Aha. E-sport je saya baca je. Okay, kalau bagi pihak saya tak ada masalah kalau nak join e-sport ni. Cikgu, saya pun nak tanya pendapat cikgu lain lah. Sebabnya kita akan, kalau kita setuju, kita akan rantik pengurus kan, yang akan uruskan. Tapi saya dah baca semualah, saya buka ni pertandingan tu. Sebabnya saya di pihak saya tak berapa tahu sangat, sebabnya benda ni macam main game kan, dia game Mobile Legend. Jadi saya tak familiar sangat dengan game Mobile Legend, walaupun anak saya, anak lelaki semua, memang anak-anak saya tak main Mobile Legend. Jadi saya nak tanya pendapat cikgu lah macam mana dia, sebab dia melibatkan parent. Sebab kita tak boleh guide budak-budak tu, jadi parent yang akan guide. Dan dia mula check in dia 17 Julai sampai 9 Julai kan? Tarikh mula bermain. Dan dia melibatkan macam main game tu, lawan-lawan dalam kan. Cikgu dengan cikgu nak mengurusnya pun macam ni. Okey, sekejap. Saya cuba baca di sini, cikgu dengar Kejohanan Generasi E-Sukan Sekolah 2021. Okey, pendaftaran telah dibuka kepada semua pelajar sekolah menengah dan rendah, khas buat pelajar negeri Johor, Perak dan Kedah sahaja. Guru boleh mendaftar pelajar sekolahnya, pemain mesti satu sekolah yang sama. Bagi negeri Perak, satu sekolah boleh mendaftar maksimum 2 pasukan sahaja. Tarikh pendaftaran 7 hingga 30 Jun. Tarikh mula bermain 9 hingga 31 Julai. Iaitu harinya Jumaat, Sabtu dan Ahad. Masa 10 pagi hingga 6 petang. Lokasi kejohanan, rumah sendiri, alatan pun sendiri. Okay. Jadi anjuran Generasi Bijak E-Sport dengan kerjasama JPN Johor, JPN Perak, JPN Kedah
penaja utama Realme Malaysia, murid ni akan dapat sijil sertifikat peringkat negeri. Ya, sijil peringkat negeri. Okey, jadi itu permainan dia. Jadi memang kalau game-game ni saya pun tak tahu. Jadi kekatlah cikgu yang lain boleh in charge, sebab dia bisa ada pengurus pasukan. In charge siapa yang boleh ada pelajar boleh main e-sport ni. Kalau ada boleh kita masuk sebab ni sijil peringkat negeri ni. Sebab saya buat survey, yang masuk baru 15 orang rasanya, 15 orang, 15 pasukan. 15 pasukan dalam Perak. Sebab saya dah buka yang link yang dia bagi tu. Dekat Kuala saya rasa Sekolah Mazin. Dah ada team. Macam sekolah kita, saya pun tak kenal budak lagi. Saya tak tahu budak boleh main Mobile Legends ke tak kan. Itu tak familiar. Ada tak cikgu-cikgu yang boleh volunteer nak jadi pengurus? Ada yang cikgu yang tahu main game ni. Cikgu saya nak respon sikit. Saya memang tak tahu main game lah. Cumanya kalau kita tak masuk rugilah sebab kita nak bagi peluang budak kita dari segi, saya rasa yang ni mungkin dari segi permainan kot untuk dapat sijil peringkat negeri. Sebab kita dari segi permainan memang tak ada langsung pelibatan lagi. Kecuali satu. Saya rasa elok kita bagi je budak kita join, at least dapat sijil. Kalau menang lain cerita. And then lagi satu, saya rasa budak ni game dia mahir rasanya. Cuma kita je lah. Kalau kita tak apalah. Kita yang nak mengurus je lah masalahnya. Nanti saya pun sokong kalau nak buat ni sebab ni peringkat negeri pertama. Yang keduanya yang ni boleh jadi kejadian murid lah. Sebab sekarang ni penilaian murid selalu rendah, cuma kejadian murid dengan PBD ya. Sebab UPSR tak ada dah kan. Jadi saya rasa elok juga semua cuba ada kena cuba intai-intai lah bincang-bincang dengan cikgu secara PM tepi ke apa ke, siapa ataupun sekejap lagi selepas bidang ni boleh bincang siapa murid yang boleh untuk kita tengok balik. Okey. Cikgu dah boleh ya? InsyaAllah. Jadi saya harap boleh masuklah ni. Satu peluang ni yang baik ni. Okey. Kita try lawan pula tengok dengan sekolah muzik pula macam mana. Okey, jadi dari saya itu saja. Tak ada apa dah. Okey, jadi saya minta dirilah, minta izin keluar sekejap. Saya nak pergi ke bank, dulu saya check. Jadi cikgu bincanglah apa-apa masalah. Dan Ustazah Rusdah yang sejarah tu nanti saya bagilah maklumat tentang panitia sejarah. Okey. Okey, cuma ambil gambar sikit untuk buat laporan semuka tentang taklimat kajian perpaduan ni, nanti sebagai tajuk pada cikgu pada Ria. Ya. Okey, saya tahu itu saja. Tak ada apa ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin keluar dulu ya. Assalamualaikum. Cikgu Razi.
kami yang tak terlibat dengan meeting panitia ni kot boleh undur diri. Ya, untuk apa hello. Untuk bidang ahli bidang bahasa bolehlah mengundurkan diri. Terima kasih Cik Razi. Assalamualaikum. Terima kasih. Cikgu Razi ada 2 speaker buka ni Cikgu Razi. Razi tutup satu lagi. Udah macam duduk dalam kolam katuk. Suara. 1, 2, 3. Tak dengar. Sikit. Kena tukar lainnya. Duduk atas gunung. Cikgu Razi guna 2 akaun dia. Yang satu tu Cikgu Razi tutup. Ada 2 tu Cikgu Razi buka ya. Cikgu Razi. Hello. Ya tu. Udah, siapa yang nak cakap ni? Semua dah senyap dia dah. Dah duduk dalam kolam. Dah duduk dalam kolam. Cikgu Razi ada 2 tu. Ada 2. Jadi Cikgu Razi kena tutup salah satu daripada dia. Dah. Kawan punya. Cikgu Razi. Ambil lah Unify. Cubaan suara. Okey Cikgu Razi. Okey Cikgu Razi. Okey, boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey, boleh Cikgu Razi. teruskan. Cikgu Razi, kita ada 22 minit je lagi Cikgu Razi. Alhamdulillah. Google Meet boleh sejam je. Speaker ni ada masalah sikit lah. Tak berapa dengar orang. Jadi bila buka yang laptop pula, jadi dia Tak boleh jadi bunyi katok kata dalam tadi. Dia tak boleh dekat-dekat laptop dengan itu. Jauh sikit. Okey. Ha.
Okey, tak apalah tu. Okey, jadi kita teruskan je lah. Okey, jadi rasanya semua ahli dah ada. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi selamat datang ke mesyuarat bidang yang kita rangkumkan untuk tiga bidang, iaitu STEM, kemanusiaan dan sosial. Untuk bidang bahasa kita dah adakan minggu lepas pada 4 bulan 6 yang dihadiri oleh pengajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey, jadi hari ini kita ramailah sikit sebab kita STEM, kita ada sains, matematik, RBT. Kemudian kemanusiaan kita ada pendidikan agama, Islam dan juga sejarah. Untuk bidang sosial kita ada PJK, pendidikan seni dan muzik. Okey, jadi untuk yang ini saya ucapkan selamat datang. Jadi mungkin kita akan bincangkan perkara berbangkit dan sebagainya ya. Jadi untuk yang ini nanti, untuk laporan minit nanti, kita harapkan bahawa setiap bidang itu adalah satu. Kemudian kita tambahkan lagi satu untuk masukkan dalam fail perhatian masing-masing. Kemudian satu salinan antara kepada guru besar sebagai dalam bentuk telegram lah. Sebab nampaknya tak ramai pula yang sanggup datang sekolah ni aku. Sebab lah ni masih lagi ada yang positif. Okey, tapi semalam kemarin adalah saya datang jugalah sebab kita nak siapkan apa nama tu, box depan tu. Jadi dia ada dua pilihan lah untuk hantar bahan untuk PDPR minggu depan pada 14 bulan 6 hingga 16 bulan 7 tu. Jadi kita boleh gunakan dua cara lah, sama ada secara online terus ataupun kita juga boleh hantar bahan macam yang yang pertama dulu dalam kotak tu. Tapi pesanan daripada guru besar iaitu hanya parent saja, ibu bapa, penjaga saja yang digunakan untuk mengambil bahan. Murid-murid tak digunakan. Okey, jadi bahan tu boleh terus diambil kalau nak letak, boleh letak dalam box tu. Kalau tak ada, terus beri secara online, sama ada dalam Google Meet ke, WhatsApp ke dan sebagainya lah. Okey. Jadi saya pun masuk lambat tadi. Tadi Besar dah buat ucapan ke apa macam mana ni? Dah. Okey, Mei, Cikgu Mei. Ya. Ya je. Hello? Cikgu Razi. Ya, Cikgu Razi. Ya, selepas ini ada ucapan guru besar ke apa dah? Dah. Guru besar dah berucap apa. Guru besar dah cerita pasal yang perpaduan tu dah. Dah habis dah. Oh, dah habis dah. Okey. Jadi ucapan daripada guru besar tak ada lah ni? Tak ada. Dah selesai dah. Okey, jadi kalau tak ada kita teruskan kepada agenda seterusnya yang Mi cakap tu untuk kita teruskan untuk laporan daripada setiap penantian ke? Betul Cikgu Razi. Okey ya. Okey ya. Jadi saya serah terus kepada Mi ke ataupun kita terus dia sebut untuk setiap penantian? Boleh tak Cikgu Razi? Setiap penantian lah. Sebab ia pun tak tahu penantian lain buat apa. Betul tak? Ya, okey. Jadi kita mula dengan terus dengan bidang STEM, terus dengan penelitian sains lah. Kok ada apa-apa laporan ataupun apa-apa ni dah. Okey. Boleh Cikgu Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita sikit mengenai bidang saya lah, sains, bidang sains. Antara benda yang saya dah buat setakat ni, kita orang ada masuk pertandingan STEM.
Pertandingan STEM tu ada 4 lah pertandingan dia. Peta writing, poster digital, bercerita, matematik online. Tapi setakat ni kami masuk 2 je lah. Peta writing dengan poster digital. Peta writing dengan poster digital. Peta writing awal-awal tu sebelum cuti raya tu saya dah latih dah 6 orang lah untuk masuk bertanding, untuk masuk semua, untuk lah masuk peta IT dengan poster digital. Lepas tu PKP secara tiba-tiba jadi saya tak dapat lah. Kalau ikut plan asalnya, saya akan incas peta IT dengan poster, lepas tu Cikgu Badaria akan incas bercerita. Tapi memandangkan dah PKP, bercerita ni agak susah nak buat lah. Tapi kalau peta IT tu saya dah hantar dah lah. Dia yang saya sebelum cuti tu saya sempatlah latih, lepas tu tapi saya edit sikit lah apa yang idea dia orang buat, saya hantar dah peta writing untuk 2, lepas tu poster digital pun sama juga saya dah hantar pun 2 juga. Itu untuk bercerita mungkin tak hantar sebab tarikh akhir 18 Jun, hari ni dah 11 dah, dan online ni mungkin tunggu tarikh dia lah sebab dia online kan. Nama peserta tu dah ada, cuma mungkin tunggu tarikh. Okey, lepas tu barang sign yang saya dah beli itu saya beli rangka dengan kit elektrik yang asas lah. Dan juga bilik sign pun saya dah kemas. Belakang tu semua poster baru. Lepas tu rangka belakang pun saya dah upgrade sikit. Itu saja saya rasa untuk sign saya rasa. Itu saja Cikgu Razi. Terima kasih. Saya sebenarnya tak dengar ni tau. Apa nama tu, ada mic ada masalah sikit ni. Jadi bila saya on kan pada sini kan dia jadi bising. Jadi tak dengar. Hanya saya dengar alu-alu je. Hello? Okay. Hello. Okay. Okay. Jadi terima kasih pada Cikgu May. Okay. Jadi sebelum tu kita nak inikan jugalah apa nama, sebab minit nanti akan buat ikut bidang masing-masing. Okay, jadi minta SU. Contoh kalau macam STEM ni Cikgu Puan Nur Azura. Kemudian kemanusiaan Cikgu Suhaimi, Cikgu Ustazah Nur Suhaila. Dan juga bidang sosial ni Cikgu Puan Yusrina. Untuk catatkan untuk buat minit masing-masing lah nanti. Dalam perbincangan ni, jadi boleh terus je lah catat untuk bahagian masing-masing. Okay, seterusnya bidang untuk penantian matematik. Okay, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia bidang STEM nanti minta Syahmi bagi sikit lah laporan dekat saya nak buat minit. Kemudian untuk RBT pun dari Cikgu Razi lah kalau ada apa-apa maklumat laporan bagi je dekat Zura. Zura nak combinekan sekali lah, nak gabungkan sekali untuk buat minit. Matematik, kalau nak cerita sikit, yang pertama kelas matematik ada rombakan kelas lah dengan kehadiran Cikgu Badaria. Alhamdulillah ada Cikgu Badaria, Cikgu matematik datang. Jadi tahun 1 dengan tahun 6 Cikgu Roslan. Saya pegang kelas tahun 2, 3 dengan 5. Cikgu Badaria pula ambil kelas matematik untuk tahun 4. Itu yang pertama, rombakan kelas. Kemudian yang kedua, untuk makluman juga, baru-baru ni cikgu-cikgu matematik telah mengisi Google Form yang disediakan oleh pihak PPB
Mereka membuat tinjauan mengenai guru-guru matematik, mengenai tajuk dan kemahiran yang telah cikgu-cikgu matematik ni ajar setakat bulan Mei. Apa tajuk dan kemahiran yang mereka telah ajar. Jadi perkara tu dah selesai, dah diambil tindakan oleh cikgu-cikgu matematik dan selesailah benda tu untuk yang tu. Kemudian yang ketiga itulah bidang STEM tadi. Dah telah diterangkan oleh Syahmi. Nanti Syahmi bagilah ya laporan pada Zura nak masukkan dalam minit. Itu sajalah. Kalau ada nak tambah Cikgu Lan, Cikgu Badaria, boleh tambah, Zura catatkan, Zura masukkan dalam minit. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Zura. Okey, jadi untuk yang ketiga dalam bidang STEM ni ialah apa nama mereka bentuk. Okey, saya sendiri. Okey, untuk RBT, okey seperti yang dimaklumi lah, maksud dia bilik RBT tu masih lagi tak boleh masuk sebenarnya secara rasmi ya, sebab keadaan bilik tu yang kecil. Jadi apa nama tu, budak nanti akan dari segi penjarakan, dari segi apa interaksi nanti susah. Jadi memang kita tak benarkan lagi masuklah secara rasmi lah. Tapi kadang-kadang tu kita bawa jugalah kalau ada jumlah budak tu yang sedikit. Okey, jadi untuk rasminya memang kita tak gunakan lagi. Tapi insya-Allah lah kalau selepas ini nanti kita akan guna jugalah, sebab bilik tu juga telah kita upgradekan sikit lah. Kita tambah 3 getah, kita buat susunatur. Dan kalau ikut projek yang akan berjalan selepas ini, iaitu projek wiring ataupun nambah baikkan dari segi elektrik. Jadi nanti insyaAllah agak selesa lah, kerana kita akan masukkan 4 kipas. 4 kipas dengan jumlah lampu, jumlah plug yang hampir kat 10 plug. Jadi sebenarnya setiap keliling bilik RBT tu kita boleh gunakan untuk PMP lah. Dari segi untuk buat projek, bila gunakan tenaga listrik dan sebagainya. Okey, itu dari segi bilik lah. Kemudian jadual, sebab sekarang ni semua guru-guru RBT di daerah Kuala telah digesa untuk menyediakan apa nama tu guru ataupun jadual. Mungkin ada pemantauan kot ya. Jadi PPD agak dia dah lama dah tak berjalan. Dia lepas mungkin lepas cuti sekolah bulan 7 ni agaknya mungkin nak masuk kot tengok bilik-bilik RBT di daerah Kuala Kangsar ni. Okey, kemudian dari segi untuk PDPDR ni, untuk RBT, dia sebenarnya yang RBT ni dia kira banyak macam projek. Jadi kita dah tak boleh nak buat projek. Jadi kita akan banyak gunakan apa nama tu pengajaran menggunakan macam latih tubi sajalah. Perkenalan alat, peraturan dan sebagainya. Okey, kemudian yang ketiga, okey, dari segi peralatan, sebab alat-alat untuk RBT ni agak mahal. Jadi bila boleh guna hanya 40-50% daripada jumlah peruntukan kita dalam 700. Jadi untuk baru-baru ni kita hanya beli alat-alat untuk menjahit saja. Jadi alat-alat untuk menjahit saja. Yang lain kita tak dapat beli. Mungkin agaknya lepas ini kot boleh kita belilah. Okey, kalau ada duit yang baki tu boleh dibenarkan, kita boleh beli sikit lagi lah. Sebab setiap satu bahan tu kat 500 satu. Jadi tak cukup lah. Okey. Seterusnya saya rasa untuk bidang STEM habis. Matematik lah, matematik. Okey, jadi kita minta cikgu ketua penelitian matematik. Matematik dah Cik Razi. Mesti tak dengar ni. Tak dengar ni. Dia tak dengar. Matematik udah ke? Udah! Udah, punyalah panjang berjela teman menerangnya. Penat. Aduh. Dah sebab yang ni
apa nama mic ni tak berapa clear. Okey, tak apa. Okey. Ya. Okey, jadi selesai bidang STEM. Yang penting untuk pembentangan. Okey, seterusnya kemanusiaan. Kita minta pendidikan agama Islam. Ketua Panitia PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan Panitia Pendidikan Islam, okey, alhamdulillah sebelum raya itu kita dah selesai program IAD Ramadan. Berjalan dengan lancar. Terima kasih pada semua guru-guru. Cuma duit yang dapat tu masih tak tahu lagi berapa. Bergantung kepada PIBG, nantilah beritahu. Hutang pada Cik Razi belum bayar lagi ya Cik Razi. Yang kedua, pertandingan pada ni 2021 kita masuk acara, tahun ni agak banyak kita masuk untuk memberi CJ kepada pelajar, iaitu 7 acara dengan 12 orang penyertaan. Walau bagaimanapun kita tidak dapatlah mencapai apa-apa ranking 3 terbaik. Alhamdulillah selesai semua. Laporan telah diserahkan pada Puan Badaria. Yang ketiga, jadual PDPR PKP 3 ni tidak ada penedihan dan mencukupilah jumlah minggu dia, iaitu 3 Al-Quran, 2 ulum, 2 tasbih dan 1 jawi. Dan seterusnya untuk keempat, penyertaan murid dalam PDPR selama 2 minggu itu mencapai 1% walaupun lambat dari segi penyertaan mereka, tapi ada pelibatan semua pelajar. Dan seterusnya surau sudah dikemasinikan. Terima kasih kepada Puan Suhaila. PDPR yang dijalankan secara online, offline dan juga offsite. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, seterusnya kita masuk ke moral. Moral kita tak ada. Kita terus ke sejarah. Sejarah siapa ya? Rasanya guru besar rasanya ya. Tak berusaha akan bagi laporan nanti terus untuk buat. Okey, jadi selesai bidang kemanusiaan, kita terus masuk pembentangan untuk PJ PK. Rasa Cikgu Syahmi ya? Ya Cikgu Razi. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk PJ PK pula, untuk SEGA, kalau ikut hari tu bulan Mac dia batal ujian SEGA, tapi dia akan buat bulan 8. Tapi kalau bulan 8 buat, dia masalahnya takut budak tak cergas lah. Itulah masalahnya. Kalau buat, itu pun kalau buat lah. Itu masalahnya. Tapi kalau ikut surat itu, dia bulan Mac batal, akan buat bulan 8. Kedua je lah. Okey, lepas tu saya store PJ, saya dah kemas. Okey lah store PJ tu. Saya dah beli barang, antaranya bat kriket, bola kriket dan penimbang. Kalau ada duit baki tu barulah saya tambah alat-alat lain lah, seperti bola ke apa. Sebab tahun lepas punya barang semua tak pakai lagi. Bola yang baru, raket baru, kayu hoki baru semua tak pakai lagi. Jadi boleh okey lagi lah. Cuma saya tak pam lagi. Tak pam bola sebab saya tak masuk lagi permainan lagi. Itu saja. Itu saja. Ya. Bola kena pump, tidak dia ni. Okey, saya faham. Bola mesti kena pump, nanti rosak. Yang kedua, yang SEGA ni kita buat satu hari je lah. Satu hari boleh? Ya, nanti sebab masalah tu kita tak nak gusur marah kita semua betul lepas. Tapi kita lewat sikit Cikgu Ulan, bagi budak-budak okey sikit lah. Ya, kita latih diorang dulu. Minggu depan baru kita buat. Hari tu kita terkejar-kejar sebab apa? Nak takut PKP balik, kita kejar terus, markah memang teruk lah. Betul. Kita dedah dulu, kemudian minggu depan baru kita buat. Okey, Cikgu Mi, maksud dia kita buat satu hari lah? Ya. Buat satu hari. Okey. Kemudian untuk bilik store PJ tu ingat kunci lah. Kunci tu dah maksud dia kita baiki kunci dia, ada elok ke dah? Kunci tu dah saya kena beli mangga je Cikgu Razi. Ya, kena beli mangga baru. Sebab tengok kadang-kadang tu dia kadang-kadang terbuka sendiri, kadang-kadang jadi macam keselamatan barang-barang tu lah. Mangga ada Cikgu Razia itu, tapi aku besar beli yang murah sangat, yang comel kecil tu. Patah terus Cikgu Razi. Yalah, kita kena beli yang elok sikit lah.
Okey, Cikgu Razi. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Syamim. Okey, seterusnya bidang panitia seni ya. Seni dengan muzik ni cikgu yang sama rasanya tak? Cikgu Yus. Ya. Ya, ya. Kalau jatuh rangkumkan dua-dua sekali lah, senang. Okay. Assalamualaikum semua. Bagi panitia PSV, hari itu ada berkolaborasi dengan Persatuan Agama Islam iaitu dalam Ihya Ramadan. Itu mengadakan pertandingan mewarna. Tahap 1 membuat poster dan hari raya Aidilfitri untuk tahap 2. Aktiviti ni semuanya berjalan dengan lancar. Dengar ke? Hello? Dengar. Dengar jelas. Bagi pendidikan muzik pula, selalunya kami akan buat berkolaborasi, tengok cakap tak ingat dah, dengan panitia sejarah itu waktu hari kemerdekaan. Selalunya untuk choir lagu patriotik. Itu saja. Hello, dah. Udah dah, itu je. Itu je. Mana ada lain? Okey. Okey, jadi kalau ikutnya ni habis dah tu. Okey, semua bidang STEM, kemanusiaan dan sosial. Okey, jadi terima kasih untuk pembentangan setiap panitia. Yang penting laporan tu lah. Laporan. Jadi untuk laporan tu macam biasalah. Kalau kita tengok dalam bidang apa mesyuarat, apa bahasa, bidang bahasa tu, okey, kita ada ucapan laluan, kita ada pengesahan minit. Sebab kalau ikutnya ini adalah perjumpaan kali yang kedua bulan 6 ni yang kedua. Okey, bulan 9 nanti yang ketiga dan bulan 11 nanti ialah perjumpaan yang keempat. Kita ada 4 kali perjumpaan untuk mesyuarat bidang lah. Okey, jadi seterusnya untuk jadual waktu PDPR ni. Okey, kalau ikutnya kita ada beberapa subjek yang bertindih. Contohnya bahasa Arab Ustaz Masuki, kemudian Cikgu Yu sendiri ada juga. Tapi Cikgu Rasyah telah buat penjelasan semula dan kita dah betulkan baliklah yang bertindih-bertindih tu. Dan jadi ada yang terbaru. Jadi boleh edarkan kepada murid untuk yang terbaru. Okey, contohnya kalau baca bahasa Melayu, kalau tahun 4 tu sebelum ni adalah hari Rabu. Jadi sekarang ni kita akan buat pada hari Selasa. Okey, untuk waktu sebenarnya fleksibel. PPD ke ataupun KPM pun dia tak kisah. Yang penting mesti cukup jumlah waktu jam tu. Okey, waktu jam tu. Contohnya kalau baca bahasa Melayu tahun 4 tu 9 waktu, mesti ada 9 waktu. Dan kita tengok keadaan sekolah kita, dan keadaan sekolah kita agak sesuai dengan cara kita sambung. Walaupun sebenarnya ada cikgu yang mengeluh dalam mesyuarat bidang bahasa tu, kami bincanglah tentang jadual ni. Agak mengeluhlah panjang, maksud dia 9 waktu. Maksud dia 5 waktu untuk pengajaran PDP, kemudian 4 waktu lagi untuk tutorial, lagi panjang. Okay. Jadi tapi untuk sekolah kita, keadaan sekolah kita, murid-murid ni agak sesuai kerana ada keluhan daripada ataupun laporan daripada parent, dia tak dapat buat lagi anak dia kerana anak dia laptop, handset dia pakai, jadi dia akan buat petang dan sebagainya. Jadi minta orang kata excuse lah. Jadi kita benarkan. Jadi sebab itulah saya rasa jadual ni agak sesuai lah untuk sekolah kita. Ataupun ada apa-apa respon daripada cikgu tentang jadual PDPR yang untuk yang 3.0 ni? Tapi Cikgu Razi, saya punya yang PJ kesihatan tu hari Rabu, saya tak mengajar. PJ dengan kesihatan, PJK dengan kesihatan saya hari Rabu tahun 6 tu. Tahun 6, okey. Saya rasa hari Rabu. Dulu ya Khamis. Betul tak hari Rabu? Ya, betul hari Rabu. Sebab apa nama tu dah masuk matematik lah cikgu kan?
Matematik tak apa Jumaat. Jumaat tu saya cuti. Okey. Jadi agaknya mungkin Cikgu Rahsia tak nak beri panjang sangat kot. Lepas tu agama tu kalau masuk ke Dulu saya buat hari Khamis. PJ tu hari Khamis. Macam minggu ni saya ada kelas. Minggu depan saya cuti. Rabu pun tak dapat. Minggu tak dapat. Sebab apa? Hari Rabu saya sambung pukul 5. 8 sampai 5 petang. maksud dia macam ni lah cikgu. Cikgu buat juga pengajaran tu pada hari Jumaat. Tak boleh? Tak, saya buat macam PJ tu yang jadual yang lepas. Okey. Yang 2.0 tu, lepas tu, dia hari Khamis. Yang baru ni hari Rabu, tukar ke hari Rabu. Hari Rabu saya memang tak dapat. Tak boleh sebab apa hari Rabu tu saya jenis sekarang ni susah sebab semua jenis bermuka tengok macam tu. Kena bentang. Dia nak tengok muka kita pula ya. Lagi susah. Dah lah komputer pun tak reti. Okey. Kita kena bentang kat itu, kena cakap. Memang tak boleh lari. Kalau hari Khamis boleh cikgu? Hari Khamis boleh. Ambil lepas hari Khamis. Baik semula. Okey. Nanti untuk itu kita akan betul lah. Cikgu Lan hari Khamis. PJ. 3 waktu lah tu ya? Waktu. Ya. Ya, 3 waktu. Okey, Khamis. Khamis ataupun Jumaat lah cikgu ya? Jumaat tak boleh dah penuh. Tahun Jumaat. Okey. Jumaat penuh. Okey, untuk hari Khamis. Okey, Cikgu Lan. Okey, yang lain cikgu? Yang lain kau ada nak betul ataupun nak buat ni balik semula? Ya, dia respon cikgu. Kau ada nak buat betul saya. Hari Isnin saya ada masalah sikit. Sebab bertindih. Isnin, okey, Isnin. Tahun? Cikgu Razi. Ya. Isnin tahun? Tahun 2 dengan tahun 2 dan tahun 4. 4 sain lah. Tahun 2, tahun 4. Okey. Tahun waktu sains dan tahun 4 matematik dia bertindih. Tahun 2 dan 4. Okey. Nanti kami cuba semak balik semula untuk yang tu. Okey. Yang lain ada? Ya, cikgu-cikgu yang lain untuk pembahagian jadual waktu PDPR. Okey, jadi kalau tak ada, kita rasa ada 2 kes dalam sini untuk Cikgu Lan, okey, dan juga Cikgu Valeria. Okey, yang lain kita cuba tengok balik lah. Kalau kita boleh adjust balik. Okey, sebab tu kita akan, kalau boleh, kita akan betulkan balik lah. Okey. Untuk seterusnya kita masuk untuk pelaporan. Okey, pelaporan PDPR ni. Jadi pelaporan macam biasalah. PPD pun dah beritahu bahawa kita buat semampunya. Sekarang kadang-kadang ada masalah yang kita terima adalah masalah di luar kawalan kita. Isunya dulu ialah apabila dia sepatutnya Kuala saja. Kuala. Jadi di Kuala, di Perak saja. Tapi sekarang ni data tu dia masuk untuk satu Malaysia punya guru-guru yang 4 negeri tu, 5 negeri yang perintis tu. Yang rintis tu. Jadi menyebabkan dia jadi stuck. Jadi jumlah pengguna yang terlalu banyak. Jadi sekarang ni mereka ke arah untuk kecilkan. Masukkan untuk guru-guru Perak saja. Jadi dia akan keluar. Jadi dia orang tengah tapis sekarang itulah. Dia ada saya tak buat pun tak mahu ni. Ya, memang tak boleh dulu. Kemudian ada itulah yang memang tak mahu. Kemudian ada
cikgu tu duk kata kami buat pukul 2 pagi, 3 pagi lah boleh tidak. Kemudian Cik Rosli pun macam dia kata, cikgu jangan seksa diri cikgu. Maksud dia jangan susahkan. Sekarang ni ini masalah bukan masalah kita cikgu katanya. Jadi yang penting yang kita buat yang apa kita punya rekod mengajar yang kita tu lah. Yang kita nak suruh pada guru besar tu. Bila dah mahu besok pun kita buat semula. Okey. Takat sekarang memang tak boleh lagi. Jadi tengoklah dalam sehari 2 lagi. Okey. Tapi Encik Rosli ni okey, dia sporting. Dia kata, cikgu jangan susah cikgu. Cikgu rehat dulu, ini cuti sekolah dia kata. Jadi cikgu ini besok kalau dah buka sekolah, dah balik PDPR yang 30% ni besok, dah boleh buat, okey baru cikgu buat. Tak ada kita, ini cikgu. Sekarang ini bukan masalah di luar kawalan kita kata. Okey, jadi biarkan jurutelektonik JPN tu uruskan kata. Okey, jadi kita berdengar sedap sikit. Cik Rosli ni. Okey cikgu. Okey, jadi untuk bahan untuk yang minggu depan ni, okey, ada cadangan-cadangan cikgu tak? Okey, kalau mungkin kita boleh tanya pendapat cikgu, siapa yang nak hantar bahan ke ataupun memang nak buat terus online je, gunakan WhatsApp dan sebagainya, aplikasi online, ataupun ada yang nak hantar bahan tak? Kalau nak hantar bahan, saya dah susun dah kotak tu. Kotak untuk ambil saja. Wah, okey. Saya nak hantar barang tahun 6 lah. Tahun 1 saya pakai buku aktiviti tak kisah. Tak tu. Tahun 6. Ya, betul. Sebab dia kalau bahan macam tak cukup. Dia kalau hantar online tu macam banyak sangat. Jadi kena hantar bahan juga. Okey. Jadi bahan ni boleh hantar mungkin petang ni boleh, ataupun mula pada Sabtu, Ahad boleh, ataupun pada hari Isnin tu pagi boleh. Jadi mungkin kita beritahu dalam kelas, mungkin bahan boleh diambil selepas pukul 11 ke. Okey, ikutlah dia. Tapi usaha pesan tu je lah. Jangan beri murid datang. Itu je. Sebab murid datang ni dia orang mungkin tak ikut SOP dan sebagainya. Sebab sekarang ni memang polis pun lah ni ada tempat favourite jugalah. Dia akan datang, dia tengok masjid, kawasan kampung lalu. Jadi memang kena ikut SOP betul-betul lah. Jadi meja tu pun dah susun dengan jarak 1 meter. Kemudian parents saja yang boleh ambil, mesti daftar nama dan pakai mask. Itu pesan dalam grup-grup kelas nantilah. Okey. Cikgu lain macam mana cikgu? Ada yang nak hantar bahan juga ke? Kalau ikut je kita punya pengajaran kita nanti ialah melibatkan 5 minggu lah, 5 minggu maksud dia sebulan maksud dia kalau cikgu nak beri bahan tu, maksud cikgu hantar untuk dua perjumpaan ataupun 3 pengajaran dan sebagainya, cikgu hanya orang kata klip kan ataupun masuk dalam sampul surat. Okey, ini untuk bulan berapa, untuk bulan berapa. Tak adalah dia ambil terus sekali je. Kalau tidak dia ambil sekali, ada murid yang akan buat terus je. Dia buat semua. Kemudian untuk PMP yang seterusnya nanti dia tak buat dah. Pasal dia kata dia dah siap dah semua. Sebab budak ni ada yang laju kan, ada yang slow. Jadi tak samalah. Jadi kita masuk ke dalam sampul surat. Sebab dalam kotak tu bahan-bahan tu saya dah keluarkan. Jadi saya tak tahulah dia punya file-file tu tak ada. Jadi kita gabungkan jadi ikut kelas. Subjek-subjek tu cikgu masuk dalam file atau sampul surat masing-masing. Okey Ada lagi cikgu? Untuk tahun 5, minta cikgu hantar sebelum pukul 3 petang hari Ahad. Nanti saya maklum pada parent ambil lepas 3 petang hari Ahad. Boleh tak? Sebab pagi Senin dah start PDPC. Pensuruhan baik Senin takut kelang kabut pula. Kalau yang ada guna pagi Senin kan. Ya. Jadi kalau 3 petang lah, 3 petang ke atas baru macam tahun 5 saya arahkan baru boleh ambil lah bahan tu.
Macam mana? Okey, yang tahun yang tahun lain ada. Macam mana yang tahun lain? Tengah fikir. Okey, tengah fikir. Yang penting maksud dia hari Isnin tu berjalan lancar lah. Kalau nak hantar pagi Isnin pun boleh. Sebab kita boleh beritahu dalam grup. Yang penting kita beritahu dalam grup bahawa okey, bahan untuk subjek ni ada pada pukul ini hari ni. Okey, macam tu lah. Dah setengahnya rasanya ada yang dah hantar hari ni pun ada kot. Okey, lain? Tengah fikir lagi. Okey, Cikgu Razi. macam lain? Ya. Cikgu Razi. Ya. Sekarang ni PKP kan, boleh ke kita Ya. tengok? Nak hantar bahan kat sekolah tu boleh ke? Sekarang ni kita buat, maksud dia dengan kebenaran guru besar lah. Kalau maksud dia ada orang tanya, sebab dia sebenarnya Roblox tak ada. Tapi kita takut yang mobile ni maksud dia Pronda ni, dia akan tahan dia di jalanan itu je. Sebab sekarang ni memang yang kita takut ni yang Pronda. Tapi Pronda kalau ikut ada yang nak pergi ke sawit apa tu, dia tahan, dia kata okey nak ke mana, okey arahan siapa, okey kemudian dia kata surat ada, kalau tak ada surat okey dia suruh balik. Itu sajalah, dia tak ada saman lagi lah. Yang untuk kesalahan pertama. Kena ada Tapi surat daripada, kalau nak keluar daripada ni. Candan ke sekolah ada berapa kilometer? 16 kot. 16. Dia kalau bawah 10 dia tak ada masalah. Tapi kalau Dia lebih jauh. daripada itu, kalau lebih daripada itu, atas bidang kerja dibenarkan juga dengan arahan lah. Maksud dia kita beritahu arahan guru besar lah untuk hantar bahan. Sebab guru besar yang benarkan ni untuk kita hantar bahan sebenarnya. Tak apalah. Senang tak payah ni. Nak selamat. Okey. Dia ikut guna kita. Kalau kita nak buat bentuk video, waktu WhatsApp, untuk video call, telefon, macam-macam boleh. Guru besar suruh beritahu kat dia, siapa nak pergi sekolah, dia keluarkan surat. Ya. Boleh beritahu je kat dia. Okey, nak pergi sekolah. Sebab guru besar pun tak pergi sekolah tu. Itu yang dia tu email kat kita ke ataupun dia ini je, telegram kat kita. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Sebab kalau pergi sekolah pun, tak ada siapa pun. Nak pergi pejabat pun tak ada. Jabat Semua tutup. tutup je. Ya, semua tutup. Tapi ada sekolah yang pejabat buka, tapi kita tutup. Special lah ni. Hantar barang bahan tu je lah. Okey, ya. Okey. Nak hantar barang ke apa, minta kunci dekat Puan Anim je. Anim pegang kunci sekarang ni untuk ni lah. Tu cikgu nak masuk nak letak barang ke, nak ambil barang ke sebagainya. Tak apalah, buku-buku barang semua ambil dah. Okey, alright. Okey. Okey, ada lain cikgu? Kalau tak ada, ini pesanan daripada guru besar untuk kita lengkapkan PBD, penilaian berasas bilik kelas, penilaian bilik kelas, bilik darjah. Okey, untuk kita kemakini kelas semua subjek, semua guru lah, untuk mudahkan urusan kita kalau ada pegawai-pegawai yang nakkan laporan-laporan tu lah. Sebab ialah orang pegawai ni demo walaupun 20% demo, jadi demo tu kira dah nak melawat sekolah je gaya tu. Sebab kalau ikut laporan macam-macam demo nak dah tu. Walaupun mereka tak bekerja daripada rumah, tapi mereka nak macam-macam lah tu. Okey Okey, jadi Nek nak bila guru besar nak bila? Okey lah, kalau ikut guru besar sebut dulu 3 hari. Maksud dia Isnin lah. Untuk yang kat guru besar tu terus je telegram kat dia. Okey. Sebab kita tak tahu lagi keputusan untuk hari Selasa tu. Hari Selasa baru tahu total lockdown tu
sama ada diteruskan ke ataupun dibatalkan ke ataupun macam mana kita pun tak tahu lagi. Okey. Okey. Jadi kalau tak ada yang lain, kita masuk hal-hal lain lah. Ada cikgu adalah hal-hal lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ya, tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada untuk ini untuk borang penilaian yang borang penilaian yang saya nak tu, kalau cikgu tak ada hantar, cikgu hantar dalam WhatsApp pun tak apa cikgu. WhatsApp je, saya nak tengok markah je, senang je saya beri cikgu. Sebab saya baru buat 5, yang hantar dengan WhatsApp baru sampai tu adalah 3. Jadi kita ada 8, kita ada lagi 3 orang yang masih lagi tak hantar lah. Sebab tarikh tutupnya 9 hari, 8 hari lagi. 9 hari lagi. Ya, Cikgu kalau Razi boleh. Gusau. Ya? Dah hantar pada Gusau. Mika fikir memang hantar ke Gusau. Ini untuk cikgu biasa ada 11 orang tu. Cikgu biasa. Untuk penilaian tu kalau boleh, bolehlah terus hantar kat saya je terus. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, jadi saya serah baliklah pada cikgu Syami. Okey, Mi. Saya serah balik kepada cikgu Mi. Habiskan je lah Cikgu Razi. Habiskan je. Okey, sebelum penutupnya, saya nak sebutkanlah ada 4 sifat warga pendidik yang sering diwawarkan oleh PPD kita Tuan Safwan Rabai. Okey, 4 sifat warga pendidik. Sebab dia ni konsep dia nak jadikan Kuala Kangsar ni, sekolah-sekolah di Kuala Kangsar ni adalah magnet. Magnet ni maksud dia orang berminat datang sekolah. Jadi tak ada masalah ponteng, cikgu pun berminat datang sekolah untuk mengajar, murid minat datang sekolah untuk belajar. Yang pertama dia kata, seorang guru tu, warga pendidik mesti ada pertama, integriti. Yang kedua, adil. Yang ketiga, belas kasihan. Dan yang keempat, prihatin. Jadi, lanjutan daripada 4 sifat warga pendidik ni seperti yang kita dengar dalam webinar yang baru ni, yang daripada doktor yang daripada Universiti Perlis tu. Okey, dia kata kita kena sedikit adil, belas kasihan dan prihatin dengan murid. Maksud dia kalau kita beri kerja jangan salin muka surat 8 sampai 15. Maksud dia kita beri random je tu dengan keadaan jumlah yang banyak. Kemudian sebab apa dia ceritakan tu, sebab masalah sekolah anak dia, sekolah di Perlis tu, dia kata walaupun dia seorang doktor, seorang pensyarah, dia kata dia dapati pelajar tu macam tak boleh nak catch up. Maksud dia berterusan, maksud dia pelajaran yang bertukar-tukar. Tapi itulah alhamdulillah kita buat untuk satu hari untuk 2 subjek paling tinggi. Macam semua sekolah tu ada 5 subjek. 2 hari-hari, benda yang bertukar-bertukar. Jadi menghadap skrin yang terlalu lama, dia kata. Jadi ada masalah lah untuk budak lain. Ini cerita pasal budak sekolah rendah lah, dia kata. Jadi lanjutan daripada yang disebut tu lah, mesti ada integriti, kita adil, belas kasihan dan juga prihatin. Jadi saya rasa itu sajalah mesyuarat bidang untuk pagi ini. Okey, jadi bidang STEM, kemanusiaan dan sosial. Apa yang penting lanjutan daripada itu ialah kita siapkan minit je. Okey, minta ketua-ketua SU Puan Azura, Ustazah Suhaila dan juga Cikgu Yusrina siapkan minit. Satu salinan atau pada grup besar. Kemudian satu lagi tu masuk dalam 5 bidang. Kemudian kita banyakkan untuk masukkan setiap penantian-penantian tu. Untuk setiap unit penantian tu.
Okey, jadi senang insya-Allah. Dan minit tu macam biasa cikgu ya. Macam minit biasalah. Dia ada panggilan mesyuarat, dia kehadiran, ada agenda satu, ucapan pengurus ucapan apa? Kita panggil penasihat, ucapan guru besar, pengesahan minit, perkara berbangkit dan juga agenda yang kita bincangkan ni lah. Okey, jadi saya rasa itu saja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.